Bila dia bercakap, dia menipu. Nabi sebut ada tanda-tanda munafik. Seseorang itu pada dirinya ada tanda-tanda menjadi orang yang munafik. Hari ini manusia telah mula bergantung kepada media sosial. Rasa dengan dia buat konten sekian, kemudian dapat customer sekian, dan itulah yang menjadi punca rezeki. Dia akan buat apa saja, sanggup buat iklan macam mana sekalipun, kerana dia tahu dengan cara begitu dia dapat close deal. Dengan cara begitu dia dapat customer. Dia mula merasakan media sosial lah sumber rezeki dia. Media sosial lah yang menaikkan dia. Media sosial yang membuka pintu-pintu rezeki. Masya Allah, muslimin-muslimat, mudah-mudahan kita terselamat daripada penyakit-penyakit seumpama ini. Mudah-mudahan kita terselamat daripada penipuan hawa nafsu kita sendiri. Kerana Allah SWT berfirman, sesungguhnya syaitan itu akan mengindahkan perbuatan buruk kamu. Syaitan itu akan memperindahkan perbuatan buruk kamu. Subhanallah, dengan tipu dayanya yang sangat halus. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Bila kita buat iklan cara biasa, jualan tak laju. Tapi bila buat, kan, muslimin muslimat, kalau kita nak promote, tolong jangan menipu. Saya kalau orang, kadang ada yang promote depan-depan saya kan, menipu, saya tegur terus. Tapi dengan cara yang baik lah. Contoh ya, ada orang promosi dibuat ayat macam ni. Puan, kalau puan beli hari ini last promotion puan. Hari ni last promotion. Kalau beli hari ini, memang ini promotion hari terakhir kita dah. Dia kata, kalau promotion beli hari ni puan dapat 50%. Harga asal 200, puan dapat 100 saja. Tapi hari ni, esok dah kembali kepada harga normal. Lepas tu saya kata, apa beza hari ni dengan esok? Saya tanya kan, apa beza ni hari ni dengan esok ni? Kenapa hari ni separuh harga, esok harga penuh? Dia kata, sempena apa? Saya tanya, sempena apa diskaun ni? Tak ada sempena apa-apa, tapi kan memang biasa, dia dah sebut salah. Kan memang biasa, customer memang nak murah, nak ada diskaun, nak special. Jadi hari ni lah hari special tu, kita buat hari ni saja hari special. Lepas tu saya kata, adakah kamu guna ayat ini untuk setiap hari? Adakah tuan, puan, kan, guna ayat ni untuk setiap hari? Kalau esok guna ayat yang sama juga, hari ni saja special harga ni, esok tak dapat dah harga ni. Adakah ayat itu diulang setiap hari? Saya kata, tolong jangan menipu. Tolong jangan menipu. Nabi SAW bersabda, barang siapa menipu dalam jual belinya, maka Allah tidak menyertainya dalam urusan jual beli tersebut. Allah akan meninggalkannya. Start daripada dia menipu dalam promotion, start dia cuba cara kaedah, kan, subhanallah, sekian-sekian, overclaim, kemudian menjatuhkan pula produk lain, orang lain dan sebagainya, muslimin muslimat, Masya Allah. Dan dia nampak dengan cara yang demikian dia boleh close deal, dan dia rasa dengan cara demikian memang dia dapat customer. Memang customer jadi macam, perempuan kan lagi lah, bang, ambil je lah bang, murah ni, esok harga lain dah ni, rugi ni, korek lah sana, korek lah sini, sebab terpedaya. Ini belum Dajjal yang betul-betul keluar besok, muslimin muslimat, lagi mahir, lagi pakar, lagi pandai menipu dalam keadaan terdesak, kelaparan. Hari ini ramainya yang dalam bab urusan jual beli menipu, dalam berurusan mencari pengaruh menipu, dalam urusan mendapat jawatan menipu, dalam urusan untuk menang dan sebagainya menipu, dalam urusan harian juga menipu. Ramai mana hari ini isteri menipu suami, dia sedang mesej perkara-perkara yang tidak elok, berhubung dengan lelaki yang haram untuk dia berhubung, bercakap perkara yang haram, menipu suami. Ramai mana suami menipu anak-anak, suami menipu isteri, anak-anak hari ini ramai mana menipu ibu ayah menipu anak. Padahal mak tu duduk dengan Lazada, dengan Shopee, tapi bila anak datang, Umi ada kerja ni, jelas-jelas menipu. Padahal sedang belek Instagram, stok, ada gosip terbaru. Tapi sebab tak nak anak kacau, kejap Umi ada kerja ni, nampak tak Umi buat kerja ni ya? Menipu.
Subhanallah, Allahu Akbar. Nak sebut menipu-menipu ni pun kita takut. Takut. Tetapi Nabi SAW sebut, idza haddatsa kadzaba, bila dia bercakap dia menipu. Nabi sebut ada tanda-tanda munafik. Seseorang itu pada dirinya ada tanda-tanda menjadi orang yang munafik. Tu apa sekalian munafik ni? Dia punya tahap kedudukannya lebih dahsyat, lebih teruk daripada orang kafir. Sebab itu munafik tempatnya di bawah, di neraka yang paling rendah, paling bawah. Neraka paling rendah, paling bawah. Sebab orang munafik ini, lidahnya dia sebut dia beriman kepada Allah, tetapi dia menipu. Dia menipu. Dia kata dia buat kerana Allah, tapi dia menipu. Dia buat kerana dirinya. Dia buat kerana nak mengejar dunia. Dia kata dia buat kerana Allah. Kan, di hadapan suami dia menipu, depan anak. Muslimin muslimat, saya muhasabah diri saya ni. Saya bukan muhasabah tuan-puan, bukan muhasabah orang lain, muhasabah diri sendiri. Kita takut. Kita tergolong alamatul munafik. Nabi sebut alamatul munafik, alamatul nifak. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama, bila dia bercakap dia menipu. Bila diberi amanah dia khianat. Bila diberi amanah dia khianat. Dia tidak tunaikan amanah tersebut. Dia main-main dengan amanah tersebut. Seorang suami setelah dia mengangkat nikah, dia angkat nikah dalam firman Allah, sesungguhnya isteri kamu memegang janji-janji. Ya Allah, isteri kamu yang kamu akad nikah tu, kan, nampak simple je ayat tu, buat dengan pakai mic, dengan seronok, dengan gembira tu, dengan senang hati tu. Sebenarnya ikat janji itu diikat dengan Allah. Bukan ikat janji itu diikat dengan isteri, dengan ibu bapa dia saja. Tapi ikatan janji ketika akad nikah itu diikat dengan janji kepada Allah. Memegang amanah. Sanggup memegang amanah. Seorang wanita yang selama ini dididik dan dibesarkan oleh ibu ayah, seorang lelaki dengan akad nikah, dia telah mula memegang amanah untuk menjaga isteri ini, untuk menjaga wanita ini, untuk memeliharanya, untuk mendidik, untuk memimpin. Tapi ramai mana lelaki bila memegang amanah, idza tumina khana, dia memegang amanah tetapi dia mengkhianati amanah Allah tersebut. Dia biarkan isteri dia memakai pakaian yang mendedah, seksi dan sebagainya. Dia membenarkan isterinya bergaul bebas, bekerja dalam keadaan bergaul bebas. Muslimin muslimat di mata Allah, banyak pekerjaan yang bergaul bebas. Jangan kita nampak pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Subhanallah muslimin muslimat. Saya biasa jumpa grup-grup. Saya tak nak sebutlah grup apa ya. Contohlah ya, grup insurans ke, grup takaful ke, grup bisnes ke, grup MLM ke. Berada di restoran, contoh ya, berada di restoran. Makan ramai-ramai, meriah kan, biasa dia orang. Sebab dia orang ni satu grup kan, satu grup. Meriah ni, ramai-ramai ni. Campur perempuan lelaki duduk sebelah-sebelah, duduk depan-depan rapat. Lepas tu dia nampak saya kan, nampak. Ustazah Asma. Ustazah jom ambil gambar jap, ramai-ramai. Saya pun layan lah kan. Takkan cakap tak nak pula. Saya pun duduk dekat dengan muslimat, dia pun ambil ramai-ramai. Saya pun akan tanya, siapa ni ramai-ramai ni? Siapa semua ni? Dia kata, kami satu perjuangan Ustazah, doakan kami maju. Lepas tu saya kan, saya je ni yang tanya je lah. Masya Allah, memang buat kerja sama-sama ya, suami isteri semua sama-sama ya. Saya saja selit macam tu, faham tak? Sebab duduk sebelah-sebelah ni, laki perempuan ni rapat juga ni, bukan jauh sangat. Maksud siku tu boleh bertembung lah. Tak. Kami bukan suami isteri, tapi kami rakan sekerja, rakan seperjuangan. Doakan kami maju, kami satu grup. Sebut salah saya. Saya cuma sebut, moga Allah merahmati, Allah berkati, Allah redha dengan apa yang kalian buat. Mudah-mudahan macam tu lah. Saya ada seorang kawan, suami dia memang terlibat dengan yang saya sebut-sebutkan tadi. Dia kata, Ustazah, suami saya bila terlibat memang berubah. Dia jadi macam sosial, jadi rapat dia orang ni, boleh saling bertampar. Saya pula pergi ofis rasa terkejut, sedih. Saya balik doa supaya akhirnya suami saya akan berhenti. Tapi kalau sampai pada kedudukan yang dah
dah tinggi, memang duit masuk banyak, sangat banyak tuan-puan sekalian. Kadang-kadang pendapatan mereka ni boleh cecah ratus ribu sebulan. Kan, subhanallah, bukan mudah nak tinggalkan. Dia kata saya doa sebab saya tengok kan balik dah pagi, pukul 2 pagi, 3 pagi, mereka ni memang semangat. Seronok sebab kerja berkumpulan, tapi campur lelaki perempuan. Kan semakin bebas, semakin terbabas. Tetapi kekuatan doa seorang isteri. Sekali dia kata saya doa, menangis-nangis, saya terabai dengan anak-anak. Sehinggalah berlaku satu peristiwa, suami dia tinggal terus. Walaupun pangkat dah tinggi, pendapatan dah ratus ribu. Masya Allah, kuasa doa seorang isteri. Sebab apa? Isteri yang merasakan suami dia juga adalah amanah untuk dia. Supaya dia amanah untuk kembalikan semula suami dia, kepada anak-anak, dan kembali menjalankan tanggungjawab. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, seorang suami yang amanah, seorang isteri yang amanah, dia tak akan tinggalkan pasangan dia ketika pasangannya terleka, terlalai dalam tipu daya syaitan iblis. Dia berusaha terlebih dahulu dengan doa, dengan qiyamul lail, dengan zikrullah, dengan ikhtiar begini. Doa sungguh-sungguh, kan, cuba berusaha jadi pasangan yang baik, tidak berputus asa. Dan Allah bila nak ubah kun fayakun, sekelip mata Allah boleh ubah. Dan dia kata perubahan yang drastik suami dia berubah tu dari berbagai bentuk. Dari segi akhlak, dari segi ibadah, ubah terus sekian-sekian, dan menghabiskan masa dengan isteri, dengan anak-anak. Kalau dulu tak jumpa isteri dengan anak-anak, balik 2-3 pagi, awal pagi keluar balik, awal pagi tidur dia sepenuhnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Minta maaf ya, kita ni tak mula lagi. Saya macam terleka lah pula bila sambung-sambung cakap-cakap tu kan. Sebenarnya kita nak kaitkan dengan apa tadi? Bab nak baca, sebenarnya nak baca 10 ayat awal Al-Kahfi, lepas tu kaitkan dengan Dajjal. Lepas tu saya terleka dengan mengulas Dajjal itu Al-Kadzab, maksudnya penipu. Dan sebenarnya hari ini manusia memang ramai yang hidup dengan menipu customer kan, overclaim dan sebagainya. Minta maaf ya, berniagalah dengan jujur, sebab orang yang jujur itulah rizkinya melimpah ruah. Jujur. Kalau orang tanya produk kita, subhanallah, kalau orang tanya produk kita, lepas tu produk kita, contoh kita, orang tanya, boleh tak untuk ni, bantu tak untuk kulit? Produk kita sebenarnya untuk kurus, tapi dia tanya bantu tak untuk kulit. Sebenarnya kita cuba juga konak, bila dah kurus automatik kulit pun ni contoh kan. Tak apa sekalian, kadang kita nak overclaim kan, jujur saja, minta maaf, ini memang fokus untuk ni contoh memang untuk fokus ni, tapi kalau nak kurus, kawan saya ada jual, saya cadangkan produk ni. Subhanallah, muslimin muslimat, siapa yang buat kajian tentang kehebatan dan kejayaan perniagaan Rasulullah, kenapa Rasulullah sampai diupah oleh Sayyidatina Khadijah, kenapa perniagaan Rasulullah, bila Rasul bawa barang dagangan ke Syam kan, berniaga di Syam. Syam ini 4 buah negara, Lebanon, Syria, Jordan dan Palestin, itu Syam. Dan bila saya baca orang yang buat kajian dan bawakan hujah-hujah daripada Maisarah yang ikut tu kan, Rasul seorang yang sangat jujur. Rasul tidak overclaim, dan bahkan kalau ada orang cari barang Rasul tak ada, Rasulullah mencadangkan. Maksudnya okey, barang ni kalau kamu nak sana. Bila orang tanya pula mana lebih bagus, barang ni ke barang tu, dia Rasul jujur. Secara jujurnya Rasul akan bagi tahu, okey, barang yang sana tu sebenarnya lebih berkualiti, tapi barang ni pun okey juga, tapi harganya lebih murah. Contoh ya, Masya Allah, kadang-kadang orang beli produk kita bukan kerana overclaim, tapi kerana kejujuran. Subhanallah, Allah Akbar. Saya jumpa ramai orang yang berniaga jujur macam ni. Contoh saya pergi beli barang kat sekian-sekian, ada tak? Oh tak ada, minta maaf saya tak jual, tapi kalau nak pergi 2 selang 2 kedai, sana tu ada jual, situ ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia bantu, walaupun peniaga-peniaga mungkin tak kenal ke apa ke. Masya Allah, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kadang dia beli pokok kan, beli dekat pasar, saya cari pokok ni tak ada, pergi sebelah tu rasa ada pokok tu.
Bukan dia cadangkan, tapi kita ada pokok lain. Bukan dia nak juga, tapi saya kata, ya Allah, jujurnya. Akhirnya kita kata, naklah juga pokok tu. Masya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada juga yang jual produk, dia tanya kesihatan. Baik, tak payah, takut beri efek. Masya Allah, dia terus terang kata, tak payahlah Ustazah, tak apa Ustazah, jangan, saya cari ada produk lain tu, tapi orang lain jual, saya tak jual. Sebab saya bimbang, sebab Ustazah ada masalah kesihatan ni, jadi saya tak prefer. Subhanallah, kejujuran. Akhirnya saya beli juga, tapi beli pada orang lain. Saya kata, tak apa, saya nak beli juga. Masya Allah, muslimin muslimat, yakinlah kejujuran akan memimpin. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi, siapa yang menipu dalam urusan jual belinya, Allah akan meninggalkan urusannya tersebut. Allah tak akan bersama, tak dapat berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat, insya-Allah hari ini kita nekat. Kita akan sentiasa jujur dan bercakap benar. Kita akan, sebab jujur dan bercakap benar itu akan membawa ketenangan. Sama ada dengan suami, dengan rakan sekerja, dengan bos. Kalau bos tanya kenapa lambat, saya lambat, minta maaf, kesalahan saya, silap saya. Berhenti-berhenti menipu, kata jam, jalan jam, berhenti menipu, buat alasan-alasan anak meragam. Kita tahu sebab kita lalai, kita lambat, kita nangguh, kita leka. Kita leka tadi, bangun tidur layan phone dulu. Kita leka layan phone dulu, menyebabkan kita lambat. Sebab kalau kita jujur hari ni, minta maaf bos, saya lambat, memang salah saya, minta maaf sangat. Percayalah esok kita tak lambat. Sebab apa? Orang yang dah terbiasa menipu, jalan jam dan sebagainya, dan dia boleh escape, dan dia boleh selamat hasil penipuan, percayalah dia akan ulang lagi. Sebab dia nampak bos dia terima. Nak macam mana jam, kita tak boleh nak kontrol, bos pula bulat-bulat terima kan. Padahal jalan tak jam. Akhirnya dia akan mengulangi penipuan tersebut. Tapi bila kita nekat untuk bercakap jujur, esok kita akan berubah. Hari itu pun kita dah berubah sebenarnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila kita tak masak kan. Sebab orang perempuan ni memang pandai, lelaki pula tak reti. Perempuan pandai, lelaki tak reti, tak perasan, tak sedar isi menipu. Padahal kita leka dengan insek, duk leka dengan insek, kan tengok tu, kan tengok ni leka. Tengok, alamak, tinggal 1 jam. Dah tak sempat nak masak. Dengan rumah bersepah, tak kemah lagi. Kan suami tanya, kau buat apa 1 hari sampai tak masak rumah. Jadi kita pun mulalah kan, kemah. Lepas tu bila suami nak balik, suami dah bagi salam, dan tak larat. Kenapa? Tak apa, sihat lah bang. Rasa macam tak sihat, macam tak larat. Memang daripada pagi dan saya tak masak, minta maaf. Tak apalah, food panda je. Padahalnya Tuhan pasal Allah Maha mengetahui, kita menipu ke kita jujur. Tapi kita jujur lah gitu, bang minta maaf sangat, saya leka dengan phone hari ni. Leka entahlah, memang salah saya, minta maaf sangat. Saya jadi ngemang-ngemang, saya tak masak, minta maaf. Cik tak kita food panda, cik tak contoh ya. Jujur, insya-Allah bila kita jujur, suami pun kata, kenapalah macam tu, buang masa macam tu. Suami pun tegur kan, saya akui saya memang salah, minta maaf sangat, saya akui saya salah. InsyaAllah esok tak berulang lah. Maksud saya lah, bila kita berkata jujur, cuba bercakap jujur, sebenarnya kita sedang ubah diri kita. Tapi sebab dengan ketidakjujuran menipu itu, kita selamat, kita rasa okey, kita kekal dalam menipu. Tanpa sekalian, setiap patah perkataan kita, Allah akan nilai, Allah catat, kita akan dibalas. Menipu adalah dosa besar. Ustazah, tipu gitu je, tipu sunat, tak nak kena marah, tak boleh ke? Kita nilailah sendiri, wallahualam. Nilai sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Menipu itu hukumnya berdosa. Menipu tu berdosa besar. Wallahualam. Mungkin ada tahap dia boleh jatuh nipu-nipu yang ringan sikit dosa dia, wallahualam. Tapi elakkanlah.